Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung hari ini kelas pengajian kita berkenaan dengan kiamat kecil ataupun alam barzakh. Alam barzakh baik yang kita dah mulakan. Dan macam kita sekarang ni last sekali kita masuk hari ni insyaAllah berkenaan sebab-sebab su'ul khatimah. Last kita ambil itu mula kita bincangkan. Okey, last sekali kita bincangkan itu berkenaan dengan masalah sakaratul maut ataupun kehadiran syaitan ketika kematian. Hadir syaitan ketika kematian, kita katakan bahawa ia bukan kepada semua orang, tapi dalam masa yang sama kehadiran tu boleh berlaku lah. Dan kita kata kalau kata orang tersasul dekat situ, maka boleh jadi dia akan masuk neraka kekal abadi lah kalau dipilih untuk mati bukan dalam keadaan Islam. Sebab tu saya kata berkali-kali kita sentiasa kena bergantung Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga bila sampai pada detik akhir nafas kita tu, kita memang bergantung Allah Taala dan Allah Taala bantu kita. Sebab apa kita buat sekarang, dia akan memberi kesan pada kita pada ketika akhir hayat nanti. Itu yang sebenar kena jaga-jaga. Sebab kadang kita kata kita bimbang jugalah, macam abang kita tanya itu kan soalan macam mana kita nak elakkan pasal benda tu akan berlaku kan. Jadi kita kata benda tu antara benda paling besar kita kena pastikan adalah bergantungan kita ketika hidup ni jangan ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tok guru ke ustaz ke, kan, apa lagi kalau kata berhala atau barang atau objek kan yang kita pegang atau jaga, kononnya dia berjaga kita. Benda-benda ni akan mengganggu kita ketika sakaratul maut nanti. Baik. So hari ni kita akan masuk pada tajuk baru. Masih lagi bahagian ni Iaitu adalah tajuk yang ke-6, sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab su'ul khatimah. Baik. Asbab su'ul khatimah, sebab-sebab su'ul khatimah. Dia kata ba'dul ladina yuzhiruna al-islama wa ya'maluna bihi wa yuhtamu lahum wal iyad billah bi khatimati sayyi'atin. Sebahagian orang-orang yang menzahirkan Islam, ditunjuk pada orang di Islam dan dia beramal untuk Islam, kerja untuk Islam, namun ditamatkan terhadap mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lindung kita daripada perkara ni. Allah Taala tamatkan dengan penutup yang buruk. Khatimah sayyi'ah atau su'ul khatimah, buruk penamat. Wa qad tabdu tilkal khatimatu min ba'di man hadarahumul maut. Dan kadang-kadang dia kata akan nyata akan penamat itu, penamat berkenaan pada sebahagian orang yang hadir kepada mereka kematian. Kadang-kadang kita nampak, kadang tak nampak lah, bukan semua nampak lah. Waqad tahaddatsu, dia kata waqad tahaddatsa Siddiq Hasan Khan an su'ul khatimah. Siddiq Hasan Khan ni dia pengarang kitab, dia seorang pengarang ulama daripada belah India. Dia ada karang berkenaan dengan syarah Fathul Bari, tak salah saya. Siddiq Hasan Khan telah menceritakan atau bercakap, Siddiq Hasan Khan an su'ul khatimah, tentang buruk penamat. Faqala, maka dia berkata, walahu asbabun, dan dia mempunyai beberapa sebab. Yajibu 'alal mu'mini, wajib kata orang beriman, ayyahtariza anha, untuk berjaga-jaga atau menjauhi daripadanya. Thumma dzakara hadhil asbaba faqala, maka dia pun sebut akan sebab-sebab ini. Pertama, awal,
Minha al-fasadu fil i'tiqad. Di antara sebab su'ul khatimah adalah rosak pada i'tiqad, kerosakan pada i'tiqad. I'tiqad ni apa yang kita percaya tentang Allah Ta'ala, tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang Nabi, tentang agama. Yang mana kalau ada rosak dalam i'tiqad, ini antara benda yang menyebabkan rosaknya ataupun bahayanya ketika su'ul khatimah, ketika kematian nanti boleh berlaku su'ul khatimah. Wa in kana ma'a kamal zuhdi was salah, sekalipun orang tersebut berserta dengan diri dia tu ada kesempurnaan dalam zuhud. Sebab dunia ni tak nak. Dunia tak nak. Dan juga pembaikan, rajin ibadat. Tapi kalau i'tiqad dia salah, maka dia boleh kena su'ul khatimah. Fa in kana lahu fasadun fi i'tiqadihi ma'a kaunihi qati'an bihi mutayaqqinan lahu ghairu zanin annahu akhta'a fihi qad yankashifu lahu fi halis sakaratil maut butlanu ma taqadahu min i'tiqadil al-haqqati mithla hadhihi al-i'tiqadil batili la asalahu illam yakun indahu farqun baina i'tiqadin wa i'tiqadin. Dia kata apa? Jika sekiranya orang tu rosak pada i'tiqad dia, sedangkan dia ni pasti terhadap i'tiqad yang dia pegang, yakin kepada i'tiqad yang dia anuti tanpa rasa ragu, tanpa rasa zon, rasa apa, tidak ya apa, rasa apa, zon ni bukan ragu sangat, dia 70%, 75% percaya, 30% tak percaya, 20% tak percaya. Dia boleh zon. Tanpa ada zon pun tak ada, yakin sungguh. Okey, ghairu zanin annahu akhta'a fi, tanpa dia ada rasa pun bahawa dia salah dalamnya. Barangkali bila dia kepercayaan dia rasa memang dia betul, takkan silap ada kepercayaan aku, tapi qad yankashifu lahu fi hali sakaratul maut, boleh barangkali akan tersingkap kepada dia pada keadaan sakaratul maut kebatilan apa yang dia i'tiqadkan daripada i'tiqad yang sebenar. Sebagai contoh, i'tiqad yang batil yang tiada asal baginya. Jika dia tidak ada pembeza di antara i'tiqad dengan i'tiqad. Mana apa dia percaya tentang Allah, tentang para malaikat, yang salah, yang dirasakan betul. Mungkin ketika sakaratul maut tu akan tersingkap kepada dia sebahagian daripada tu. Akan ternampaklah, akan terzahirlah. Dan ini akan membawa kepada buruk dia punya penamat. Sebab dia bukan ketika mula-mula kat dunia ni macam yakin sangat. Yang pertama sekali, benda yang kita percaya kena ada dalil. Anything kita percaya tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi, tentang kitab, mesti ada dalil. Sebab kita tak tahu agama dengan akal. Tanpa petunjuk wahyu, kita tak tahu agama tu apa, tak tahu Rasul siapa, tak tahu Allah Ta'ala. Ini bertajuk asal. So kalau sekiranya seorang tu dia ada kepercayaan yang salah tentang Allah Ta'ala, kepercayaan salah tentang Rasul. So ketika kematian dia mungkin akan tersingkap sebahagian i'tiqad dia. Kebatilan apa dia i'tiqadkan daripada i'tiqad yang sebenar, yang kebatilan berbanding yang sebenar. Seperti i'tiqad yang batil yang tiada asal padanya. Okey. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pembeza di antara satu i'tiqad lain. Mana dia tak tahu pembeza. Sebab dia tahu, kalau dia tahu yang ahli sunnah punya pun cukup dah. Tahu apa yang dibina akidah dia. Tapi dia tak tahu pun yang betulnya. Tak tahu yang sebenarnya mana satu. Duduk ikut je tok guru, ikut ustaz. Takkan ustaz aku tak tahu. Itu ayat yang biasa keluar lah. Orang akan selalu kata ustaz saya takkan ustaz saya tak tahu. Ustaz awak bukan maksum. Dia bukannya Nabi. Sebab tu dia boleh silap, boleh salah. So kita kena ukur kebenaran tadi dengan dalil, bukan dengan logik. Ataupun macam orang tu baik takkan salah. Nanti last dia orang muda pun kata kami baik takkan kami salah. Kristian kata kami baik takkan kami salah. Kami tak bunuh orang, kami tak sekian. So jadi kena jaga sikit. Okey. Fa yakunu inkishafu butlani ba'du i'tiqadihi sababan li zawali baqiyati i'tiqadihi. Maka jadilah penyingkapan kebatilan sebahagian i'tiqad dia menjadi sebab untuk kehilangan baki i'tiqad yang lain. Kalau dia kata kalau ini salah, semua salah. Dia akan mula terfikir ketika sakaratul maut tu macam tu dia fikir. Fa inna khuruja ruhihi fi hadhil halati, maka sesungguhnya keluarnya roh dia pada keadaan ini. Keadaan dia tengah kacau bilau dengan kepercayaan yang salah tadi. Dia ingat macam ni, rupanya macam ni. Dia ingat macam ni, rupanya macam ni. Qabla ayat tadaraka
wa ya'uda ila asli iman, sebelum dia dapatkan balik dan juga kembali kepada asal iman, yuhtamulahu bisu'i, maka akan ditamatkan terhadap dia dengan keburukan. Wa yakhruju minad dunya bighairi iman, dan dia akan keluar daripada dunia dengan keadaan tidak ada iman. Fa yakunu minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim, maka dia jadilah di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala kata tentang mereka dalam surah Az-Zumar 47. Allah Ta'ala nyatakan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nyatalah kepada mereka, nyatalah terhadap mereka daripada Allah Ta'ala apa yang mereka tidak pernah dahulu sangka-sangka. Mereka tak mengira macam tu, tapi nyatalah pada mereka dari Allah Ta'ala apa yang mereka tak kira, mereka tak sangka. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah kata pada ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, surah Kahfi ayat 103 104. Allah Ta'ala nyatakan apa? Dalam ayat 103 104 Allah Ta'ala nyatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala, katakan Muhammad, adakah kamu nak aku beritahu kalian dengan orang yang paling rugi dari segi amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang orang ni rosak usaha mereka dalam kehidupan dunia. Semua kerja dia sebenarnya batal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira bahawa mereka telah elok dari segi perbuatan. Dia buat benda tak elok tapi dia sangkakan elok. Lalu Allah Ta'ala nyatakan balik pada mereka ketika tu nampak. Dan di kat situ mereka kata, lah salah rupanya. Fa inna kullu man i'taqada syai'an min ala khilafi ma huwa alaihi, kerana sungguhnya siapa-siapa yang, kerana setiap orang yang beriktikad tentang sesuatu yang bercanggahan di atas keadaannya ia berada padanya, maksudnya dia percaya satu benda tapi benda tu bukan macam dia percaya. Imma nazaran bi ra'yihi, sama ada dengan sebab dia melihat atau memandang dengan pendapatnya sendiri, wa aqlihi, dan akalnya, au akhdhan, ataupun dia mengambil iktikad tadi mimman hadzal haluhu, daripada orang yang ini keadaannya, mengambil daripada datuk nenek, pakcik-pakcik, okey, fahuwa waqi'un fi hadzal khatar, maka orang macam ni akan jatuh dalam kebahaya perkara ini. Wala yanfa'uhu zuhudu wassalahu, dan tak berguna untuk dia kezuhudan dunia, tak ni, tak makan ini, tak makan itu, tak ini, tak itu kan, kau ni banyak ibadat, wassalah, dan juga pembaikan. Wa innama yanfa'uhu li'tiqadus sahih, namun begitu sebenarnya yang akan bermanfaat pada dia adalah kepercayaan yang benar, al-mutabiqu, yang bertepatan di kitabillahi wa sunnati rasulih, yang bertepatan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-aqaid ad-diniyati, kerana akidah-akidah agama, kepercayaan agama, la ya'taddu biha illa ma ukhidat minhuma, kerana akidah-akidah agama tak diambil kira dengannya melainkan apa yang diambil daripada kedua-duanya, daripada Quran dan Sunnah. Kalau bukan Quran dan Sunnah, maka tak ada kepercayaan di situ yang patut kita percaya. Jadi bahaya sebab kenapa? Dari sekarang belajarlah akidah yang betul. Kedua, antara punca untuk rosak ataupun seorang tu akan dapat su'ul khatimah adalah al-israru 'alal ma'asi, berterusan atau berdegil di atas maksiat. Dia berdegil, berterusan di atas maksiat. Dia tak nak baiki diri dia. Tahu salah tapi tak nak tukar. Fa inna man lahu israrun 'alaiha, sesungguhnya siapa-siapa yang ada kedegilan ataupun berterusan pada kemaksiatan, yahsulu fi qalbihi ilfuha, akan terhasil dalam kalbu dia rasa mesra dengan maksiat tersebut. Dia rasa tak salah. Dalam kita sekarang ni kan, bila kita tengok orang biasa buat maksiat kan, yang dedah aurat kan, yang buat benda bukan-bukan, buat benda bukan, boleh katakan semua tak malu dah. Tak rasa malu dah. Ini saya, this is me, dia kata. Inilah saya. Saya togel ke, inilah saya. Saya tak suka hipokrit. Saya suka hipokrit. Jadi apa benda yang disyahadahkan? Kalau juga nak tanya soalan, awak percaya dengan Allah Ta'ala ke tidak? Jangan kata, kalau tak percaya, cakap tak percaya teruslah. Senang nanti bila kita kata mati ni, tak payah kami nak kuburkan dekat kubur Islam. Tapi letihnya dia tak nak mengaku. Saya masih Muslim, tapi saya tak nak hipokrit. Awak tidak patuh perintah Tuhan, tu adalah hipokrit. So awak kata awak beriman, percaya Allah Ta'ala, percaya kitab, percaya Rasul. Tapi awak tidak ikut tu, itu hipokrit lah tu. Kalau tak nak percaya, cakap terus terang, saya tak percaya, habis cerita. Dan kita mudah untuk asingkan. Jadi bila kita nak doakan kan, nampak ke kita orang hantar
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang nampak artis tadi, muka dia. Lepas tu orang kata nak doa ke tak? Tak boleh kot. Dia ijtihad dia tak Islam, kenapa kita nak doakan dia? Kan simple kan? Itu hipokrit yang sebenar. Berpura-pura. Kan maksud dia memang dia tak beriman, tak percaya. Cuma dia tak nak ijtihad kan sebab takut tadi kubur tak ada tempat. Kita kat Malaysia tak ada kubur etis. Ada kubur etis? Mana ada? Kita ada kubur Hindu. Bahkan ada wakaf dia panggil. Wakaf Hindu. Dekat belah Penang kan, kalau kita lintas kubur-kubur India tu kan, ada wakaf Hindu. Sini ada wakaf dia, ini ada wakaf dia. Maksud dia, tanah yang dikhaskan untuk tanam orang yang beragama sedemikian. Jadi kita ada, untuk Hindu ada, untuk Islam ada, untuk orang Buddha ada, dan sebagainya ada. Yang tak ada apa? Etis. Mana ada? Ni kadang-kadang orang kadang takut layanan. Jadi kita tak kisah kalau awak tak nak Islam. Bukan kita Islam rugi pun. Selama ni pun sokongan diberikan kepada anda sebagai artis bukannya kerana Islam pun. Kenapa awak sokong artis tu? Sebab dia Islam. Dia buat benda maksiat, awak sokong dia buat apa? Pelik kan? Ni masalah. Ayat-ayat keluar. Saya tak nak jadi hipokrit. Lepas tu kita tak tanya, awak beriman dengan Allah Ta'ala ke tidak? Kena tak patuh kenapa? Kalau tak beriman cakap tak beriman. Jangan hipokrit. Itu tajuk asal dia. Tapi kita perhatikan banyak macam tu. Langgar perintah Tuhan. Lepas tu rasa bangga. Ini sebab apa? Sebab dah mesra maksiat dalam hati dia. Maksiat dah mesra hati dia. Wa jami'u ma alifahul insanu fi umrihi. Dan semua benda yang dibiasakan, yang dimesrakan oleh Islam, oleh seorang insan dalam kehidupan sepanjang umur dia, pada umur hidup dia, ya'udu dzikruhu 'inda mautihi, akan kembali ingatannya ketika kematiannya. Ketika itu akan datang baliklah maksiat-maksiat tadi dilihat depan mata dia. Fa in kana mailuhu ila ta'ati aktsaru, jika kecenderungan dia kepada fa in kana mailuhu ila ta'ati aktsara, okey, yakunu aktsara ma aktsaru ma yahduruhu indal mauti dzikru ta'ati. Dia kata jika kecenderungan dia kepada ketaatan lebih, okey, akan jadilah lebih banyak apa yang hadir kepada dia ketika kematian, ingatan kepada ketaatan. Kita ingat kepada Allah. Kan kita pernah merayu menangis kerana Allah Ta'ala. Lalu kita akan fikir Allah Ta'ala dekat situ. Wa in kana mailuhu ilal ma'asi. Dan jika kecenderungan dia kepada maksiat, aksara lebih banyak. Yakunu aksaru ma akan jadilah yang paling banyak yang hadir kepada dia indal mauti, ketika kematian, zikrul ma'asi, ingatan kepada kemaksiatan. Ini benda kadang-kadang kita lihat banyak cerita kat tanah Arab kan, bila accident berlaku, lepas tu ada orang yang ketika nak mati tu, orang cuba nak ucapkan nak tengok kat dia apa? Dia baca Quran. Ada orang nak mati, mulut dia baca Quran. Dia sibuk baca Quran ketika nak mati. Orang nak ajar dia la ilaha illallah. Ada orang yang nak mati menyanyi. Ada tak? Ni kena ingat juga kan. Kalau awak gelik kan, nanti mati ingat gelik lah. Awak tak ingatlah Allah Ta'ala. Tak ingatlah solat awak. Sebab kecenderungan hati kita. Farubbama yaghlubu alaihi hina nuzulil mauti bihi qabla taubati syahwatun wa ma'siyatun. Wa minal ma'asi fayataqayyadu qalbuhu biha. Kita barangkali akan lebih menguasai ke atas diri dia ketika turun kematian tu, datangnya kematian terhadap dia sebelum taubat. Okay? Paling banyak kuasai dia adalah syahwat dan juga maksiat. Daripada syahwat ataupun satu maksiat daripada maksiat yang dia buat. Lalu akan terpaut hati dia dengannya. Watasiru hijaban bainahu wa baina rabbi. Maka benda tu jadi hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Wasababan li syaqawatihi, akan jadi sebab bagi kecelakaannya fi akhiri hayatihi, pada akhir hayatnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kena sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat, perkara-perkara maksiat adalah penghubung atau penyampai kepada kekufuran. Perkara maksiat penyampai pada kekufuran. Sebab orang yang banyak buat maksiat, dia akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi ketika nak mati. Itu lagi dahsyat lah. Waktu paling penting, kritikal. Waktu yang ujian dan dugaan terakhir berada di situ.
Kat dunia ni kita ada dugaan, ujian, rajak maksiat, kata takkan tak nak kan. Duit ni, orang banyak ni duit kan. Takkan kita tak nak. Jadi orang kan datang dalam diri kita, tapi yang ini kita kata boleh repent lagi. Kalau kita buat salah, yang ini, yang ketika hari kematian tu tak ada ruang dah. Tapi lah Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia beri balasan pada kita daripada apa amal yang kita buat. Kalau kita banyak ingat kepada dia, maka ketika mati tu pun dia akan ingatkan kita balik. Uzkurni azkurkum. Kan, ingatlah aku ingat kamu balik. Kalau tak ada janji. Kalau kita ingat dia ingat kita balik. So kita kena ada kepentingan dekat ingati Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Walladzi lam yartakib dzamban aslan. Dan bagi orang yang tak melakukan dosa sejak asal lagi, memang dia bukan jenis suka buat dosa. Awirtakaba wa taba, atau dia buat dosa lalu dia bertaubat. Dan dia bertaubat. Fa ba'idun an hadzal khatari. Maka dia jauh daripada bahaya ini. Pasal apa? Pasal dia hati dia tengah sibuk paut dengan Allah Taala. Jadi dia akan tak ada bahaya ni tadi. Wa ammal ladzi takaba dhunuban katsiratan. Adapun orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang banyak sangat. Hatta kanat aktsaru min ta'atihi. Hatta kanat aktsara min ta'atihi. Sehingga maksiat-maksiat tu, dosa-dosa tadi menjadi lebih banyak berbanding ketaatan-ketaatannya. Walam yatub anha. Dia tidak bertaubat daripada dosa, dia tak bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Bahkan musirran 'alaiha, bahkan dia berdegil di atas dosa-dosa berkenaan. Fahadzal khataru fi haqqihi 'azimun jidda. Maka bahaya ini pada haknya, bahaya yang menutup diri dengan Allah Taala pada ketika kematian ni, maka dia dan bahaya ni pada haknya lebih besar lagi, sangat besar. Idh qad yakunu ghalabatul ilfi biha, kerana boleh jadi atau barangkali kebiasaan sudut lebih kuat kemesraan dengan dosa-dosa tadi, sababan li ayyatamassala fi qalbihi surataha, akan jadi sebab untuk menjelma dalam kalbu dia gambaran dosa-dosa tersebut. Wa yaqa'u minhu mailu ilaiha, dan akan jadi dalam diri dia, pada diri dia, kecenderungan kepada dosa tersebut. Wa tuqbadu ruhuhu 'alaiha, dan dicabut nyawa dia dalam keadaan dia tengah sibuk tengok kemaksiatan yang dia asyik buat. Fa yakunu sababan li su'i khatimatihi, maka dia sebab untuk keburukan penamatnya. Okey. Dia kata wa yu'rafu dhalika bimithalin, dan dikata akan diketahui yang kita sebutkan ni, kita katakan kecenderungan banyak mana kepada dosa atau ketaatan akan menjadi sebab untuk kita pada akhir hayat. Dia kata dan diketahui itu dengan satu contoh. Wa yu'rafu dhalika bimithalin. Wa huwa, dan dia adalah annal insana, seorang insan, la syakka annahu yara fi manamihi. Seorang manusia tak ada syak dia melihat apa benda yang dilihat dalam tidur dia. Dia kata minal ahwal, daripada keadaan-keadaan allati alifaha tula umri, yang dia biasakan dia mesra dengannya sepanjang umur dia. Dan macam orang sibuk buat kereta, dia akan nampak kereta dia lah. Orang sibuk motor, nampak motor dia lah. Dia akan nampaklah benda yang dia sibukkan. Kalau dia sibuk perniagaan dia, kan, dia akan nampak benda yang dia biasakan kehidupan dia. Dia beli saham lah, dia beli sekian, dia akan nampak. Okey, dia akan nampak benda tu. Okey. Hatta sehingga kan annalladhi qada umrahu fil ilmi, sehingga kan orang yang menghabiskan masa dia, umur dia dalam ilmu, yara min al ahwali muta'alliqati bil ilmi wal ulama, dia akan bermimpi, dia akan melihat pada tidur dia daripada keadaan-keadaan yang berkaitan dengan ilmu dan ulama. Dia akan nampak diri dalam kelas, dia akan nampak diri dia membaca, dia akan nampak dia exam, akan nampak dia macam-macam. Okey. Waladhi qada umrahu fil khiyatati, dan orang yang menghabiskan nyawa dia, umur dia pada menjahit. Yara min al-ahwal muta'alliqati bil khiyatati wal khayyat, dia akan melihat daripada keadaan yang berkaitan dengan perbuatan menjahit dan juga tukang jahit. Idh la yahduru fi halin naumi illa ma hasal lahu munasibatan ma qalbihi litulil ulfi. Okay, dia kata kerana takkan hadir pada keadaan tidur kecuali apa yang terhasil kepada dia bersesuaian dengan kalbu dia, kerana lamanya dia biasakan dengan benda tersebut. So kalbu dia akan ingat benda tu. Wal mautu in kana fawqan naumi, dan mati ni jika dia atas sikit dari tidur. Mana tidur dengan mati ni kan adik-beradik. Okey.
Dia kata dan kematian jika dia adalah lebih atas dari tidur pun, lakin sakaratu wa ma yataqaddamuhu min al-ghashi qaribun minan naumi. Akan tetapi kemampukan mati dan apa yang mendahului kematian daripada rasa tak sedar diri pingsan tu adalah hampir daripada rasa tidur. Fatulul ilfi bil ma'asi, maka lama atau panjang mesra dengan maksiat, yaqtadi tadhakkuruha indan mauti, akan memastikan orang tu teringat akan maksiat-maksiat tersebut ketika kematian. Wa auduha ilal qalbi wa tumathiluha fihi wa milun nafsi ilaihi. Dia kata akan teringat ia ketika kematian dan juga kembali dia kepada hati. Dia akan kembali pada hati dia dan dia akan menjelma dalam hati tersebut dan akan cenderung jiwa kepadanya. Wa in qubida ruhuhu fi tilkal halati yuhtamu lahu bisu. Jika dicabut nyawa dia pada keadaan itu, dia pasti ditamatkan, dikhatamkan dengan keburukan. Okey. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi fil Kabair, dan kitab Kabair beliau. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr anak murid Ibn Abbas, ma min mayyitin, tidak ada mayat yang mati. Ma mayyitin yang mutu, tidak ada mayat yang mati. Illa muthila lahu julasa'uhu alladhi kana yajalisuhum. Melainkan akan diserupakan, dijelmakan kepada dia teman-teman dia yang dahulu dia duduk dengan mereka. Fahtadara rajulun mimman kana ya'lamu bisyatranj. Lalu telah datang kematian, hadir kematian seorang lelaki di kalangan orang yang suka bermain chess. Main chess? Jadi betul. Kalau duduk main, start main kan, kita akan tenggelam. Serius kan? So saya ngelak. Dulu saya mengaji juga main benda ni. Dari sekolah dulu, seronok main kan. Tapi bila dah lama-lama ni kita rasa macam bahaya. Sebab dia termasuk movie, game dan sebagainya kita tengok kan harian kita. Kalau kita asyik ikat diri kita, dan dia akan jadi diri kita. Jadi cerita tentang seorang lelaki yang dahulu di kalangan orang yang suka bermain chess. Faqila lahu. Lalu dikata kepada dia ketika nak mati tu, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Faqala syahak. Syahuka. Syah raja ka engkau. Raja engkau. Your king. Kan orang kejar dia kata kan. Nak bunuh raja tu kan. Dia nampak raja. Syahuka. Thumma mata, kemudian dia pun mati. Elok cakap tu dia mati. Sedangkan orang suruh dia kata la ilaha illallah, dia ingat king mati. Atau checkmate kan. Checkmate mati. Faghalaba ala lisanihi maka ya'taduhu. Maka akan berkuasa ke atas lidah dia, apa yang dia biasakan. Hala hayatihi fil a'bi. Ketika kehidupan dia, keadaan hidup dia dalam permainan. Faqala awid kalimatut tauhid. Lalu dia pun ulang. Faqala iwada kalimat tauhid. Lalu dia berkata sebagai ganti kepada kalimat tauhid, syahuka, checkmate. Dia kata la ilaha illallah, dia kata checkmate, lepas tu mati. Macam mana keadaan kan? Ini baik kita juga macam kita tengok drama sangat pun macam tu jugalah akan jadi. Okey. Wa hadha kama jaa fi insani akhira man kana yujalisuhu syarabul khamri. Ini juga dikata sebagaimana yang datang kepada seorang insan yang akhir di kalangan orang yang dia duduk dengannya adalah syarabul khamri, peminum arak. Annahu hina hadarahul maut, bahawa dia ketika hadir pada kematian, faja'ahu insanun yulakinuhu syahadata. Lalu ada datang seorang insan talkinkan dia syahadah la ilaha illallah. Faqala lahu, maka dia kata pada orang tersebut, isyrab waskini, kau minum, tuang kat aku. Kemudian summa mata, kemudian dia mati. Tuang. Kemudian orang tu kata la ilaha illallah, dia pun kata tuang aku, kau minum, tuang aku, tuang. Okey. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Taala yang Maha Agung, lagi Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Itu antara yang punca kedua, iaitu pembiasaan atau berterusan berdegil di atas maksiat. Yang pertama, akidah yang salah menghasilkan akan su'ul khatimah. Yang kedua, yang menghasilkan su'ul khatimah adalah berdegil di atas maksiat. Okay. Ketiga, di antara punca atau perkara yang menyebabkan kita akan dapat su'ul khatimah adalah wa minha al-udulu 'anil istiqamati.
Di antaranya adalah menyimpang daripada berterusan istiqamah. Istiqamah ni satu maksud bila kita buat satu kerja tak berhenti-berhenti. Kita buat sama je benda berkenaan. Itu istiqamah. Jadi kalau beralih dari istiqamah, beralih daripada berterusan beramal, dilari kepada lain. Okey. Fa inna man kana mustaqiman fi ibtida'ihi. Dan sesungguhnya siapa-siapa yang asalnya lurus, betul, pada permulaan urusan dia, thumma taghayyara an halihi, kemudian dia berubah daripada keadaan dia yang asal. Wa kharaja mimma kana alaihi fi ibtida'ihi, dan dia keluar daripada keadaan apa yang dia berada padanya pada permulaan hidup dia. Okey. Yakunu sabab li su'i khatimati, maka ia menjadi sebab untuk buruk penamat dia. Kayak iblis. Contoh macam iblis. Alladhi kana fi ibtida'ihi ra'isul malaikati. Iblis ni pada awal keadaan dia adalah ketua para malaikat. Ini Israiliyat. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Dia macam dia dapat kemuliaan duduk dengan malaikat. Dia bukan dia ketua malaikat. Dia adalah syaitan. Dia adalah jin. Ya. Wa mu'allimuhum. Tapi ni kata-kata ni adalah kata-kata daripada Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan. Dia silap kat sini, dia silap sikit. Okay, dia kata ketua malaikat. Wa mu'allimuhum, dan pengajar malaikat. Masalah ni. Wa ashadduhum ijtihadan fil ibadati, dan yang paling bersungguh-sungguh di kalangan para malaikat dari segi kesungguh, paling dahsyat di kalangan malaikat kesungguhan dalam ibadat. Ini semua ni tak betul. Malaikat lebih kuat ibadat banding iblis. Iblis ni jin. Dia bukannya malaikat. Dia dapat tinggal dengan malaikat sebab dia ahli ibadat. Tapi dia jahil. Sebab tu bila disuruh dia oleh Allah Ta'ala untuk sujud pada Adam, dia menentang sebab dia jahil. Kalau dia tahu kemurkaan Allah Ta'ala macam mana, sisa Allah Ta'ala macam mana, dia tidak akan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi langgar tadi menunjukkan dia jahil. So kita dalam agama Islam, kita diisytiharkan bahawa hanya yang takutkan Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang berilmu tu yang takut Tuhan. Bila orang tu tak takut Tuhan, maksudnya dia jahil. Dia jahil. Baik. Okay, thumma lamma umira bisujudi li Adama. Kemudian bila diperintahkan dia untuk sujud kepada Adam, aba wastakbara, dia enggan dan juga dia menyombong. Wa kana minal kafirin. Dia jadi kalangan golongan kafir. Okay. Ini juga dikata, itu satu contoh. Daripada kalangan jin. Wa kabal'am bin Ba'ur. Alladhi atallahu ayatahu fansalakha bikhladihi ila dunya. Ini pun Israiliyat. Bal'am bin Ba'ur yang diberikan Allah Ta'ala tanda-tandanya, bukti-buktinya, lalu dia lari melepaskan diri daripadanya bikhladihi ila dunya, dengan sebab rasa kekal dia, rasa nak kekal dia terhadap dunia. Wattaba'a hawahu wa kana minal ghawin, dan diikut akan keinginan dirinya sendiri, lalu jadikan orang-orang yang sesat, dia kata. Wa kabarsis, ini juga Barsisa. Ini pun semua Israiliyat. Seperti Barsisa, ahli ibadat. Alladhi qala lahu syaitanu ukfur, yang dikata pada dia oleh syaitan, kufurlah. Falamma kafara, bila dikufur saja, qala inni bari'um mink. Lalu syaitan kata kepada dia, aku berlepas diri daripada engkau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Fa inna syaitana, maka syaitan aghrahu al kufri. Syaitan goda dia kepada kekufuran. Falamma kafara tabarra'a minhu makhafata ayyusharikahu fil azab. Lalu apabila dia kufur, maka syaitan berlepas diri daripada dia, bimbang untuk berkongsi dengan Barsisa ni dari segi azab. Walam yanfa'hu dhalika, namun tidak manfaat untuk dia perkara itu. Kama qala ta'ala, yang terfirmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr ayat 17. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 16 tu, syaitan punya isytihar. Dia kata takut Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata apa? Fakana akibatahuma, maka hukuman kedua-dua mereka, syaitan dan juga orang yang ikut syaitan, annahuma finnar, mereka dua dalam neraka. Khalidina fiha, mereka dalamnya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, itu balasan orang-orang yang zalim. Okay, itu nombor 3. So maksud dia, kita kata dia berhenti dari istiqamah. Dia tengah-tengah tak istiqamah, lepas tu kita mati, habis. Lepas tu istiqamah itu adalah antara perkara yang mesti kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita
melanggar kerangan Allah Ta'ala. Baik. Yang keempat, di antara perkara yang boleh membawa kepada su'ul khatimah adalah dha'ful iman, kelemahan iman. Fa in kana fi imanihi dha'fun. Jika seorang tu dalam iman dia ada kedhaifan, kelemahan. Ya dha'fu hubbullahi ta'ala fihi, akan kurang dah cinta Allah kepada dia. Wa yaqwa hubbud dunya fi qalbihi, dan akan jadi kuat cinta dunia dalam diri dia. Wa yastawliya alaihi bihaitsu la yabqa fihi mawdi'un li hubbillah. Dan syaitan dan dunia ni akan menguasai ke atas dia dengan keadaan yang tak kekal lagi dalam hati dia sebarang tempat untuk cinta Allah. Tak ada ruang. Okey, Allah Ta'ala tak nak disekutukan. So bila orang tu ada keadaan macam tu, maka let go. Illa min haitsu hadithin nafsi, kecuali daripada sudut kata-kata diri. Bihaitsu la yazharu lahu atharuhu fi mukhalafatin nafsi, dengan mana tidak zahir untuk dia kesan kata-kata hati tadi dalam menyanggahi jiwa, menyanggahi nafsu. Kita ada lintasan hati tapi lintasan tak cukup. Sebab iman dalam konteks agama adalah i'tiqad dengan hati, kata-kata dengan dengan perkataan, melafazkan dengan lidah. Itu dalam konsep Islam macam tu. Iman ni bukan hanya percaya. So kelemahan dan iman, pertambahan iman dengan ibadat. Kelemahan iman dengan maksiat. Okey. Wa yu'athiru fi kaffi 'anil ma'asi, dan tidak pula rasa lintasan hati dia tadi mencukupi, memberi kesan dalam menahan diri daripada maksiat. Wala fil hathi 'ala ta'at, tidak juga kepada menggalakkan dia untuk taat. Fa yanhamiku fi syahwat, lalu dia bergelumang dalam syahwat. Wartakabas sayyi'at, dia dilakukan perkara-perkara buruk. Fatatarakamu zulumatul dhunubi ala qalbi, maka akan menimbunlah kegelapan-kegelapan dosa pada hati. Fala tazalu tatfi ma fihi min nuril imani ma'a dha'fi, maka ia akan berterusan dalam diri tadi memadamkan apa yang ada padanya daripada cahaya iman, berserta dengan kedhaifan iman tu sendiri. Iman tu lemah dan cahaya iman pun dipadamkan. Fa idza ja'at sakaratul mauti, bila datang pula mabuk kematian, yazdadu hubbullahi dha'fa, akan bertambahlah cinta kepada Allah Ta'ala makin lemah. Dan kita nak dunia, so lemahlah cinta kepada Allah Ta'ala. Fi qalbihi, dalam kalbu dia. Lima ra'a annahu yufariqud dunya, dengan sebab dia lihat nak pisah dengan dunia. So dia akan sibuk paut dengan dunia, lupa dia tempat kekal abadi dia. Dia kata wahya mahbubatun lahu, dan dunia ni dicintai di sisi dia. Wa hubbuha ghalibun alaihi la yuridu tarkuha, dan cinta dia kepada dunia ni menguasai ke atas diri dia dan dia tak nak tinggalkan dunia ni. Wa ta'allamu min firaqiha, dan dia rasa sengsara, rasa sedih, kan, rasa derit, perit, derita daripada berpisah kerana berpisah dengan dunia. Wa yara dzalika minhu Allah Ta'ala, dan Allah lihat itu daripada dia, keadaan dia. Fa yakhsha an yahsula fi batinihi bi bughduhu Ta'ala badal hubbi. Lalu dia kata, dan dia dilihat yara dzalika minhu Allah Ta'ala, fa yakhsha an yahsula fi batinihi bughduhu Ta'ala badal hubbi. Lalu akan bimbanglah, dia akan bimbang untuk terhasil dalam diri dia. Tak jauhlah untuk terhasil. Dibimbangi untuk terhasil dalam dalaman batin dia kemurkaan Allah Ta'ala sebagai ganti pada cinta. Sepatut kita nak cinta, oleh kerana keadaan dia teruk sangat, dibimbangi terhasil untuk dia dalam batin dia tadi kemurkaan Allah Ta'ala, bukannya kecintaan. Wa yanqalibu dhalika al-hubbu dha'ifu bughda, dan akan bertukarlah cinta kepada Allah Ta'ala yang lemah tu bertukar menjadi kebencian. Sebab dia nak kekal dekat dunia. Fa inna khuruja ruhihi, maka sebenarnya keluar roh dia fil lahzatil lati khatarat fiha hadhihi al-khatrati, maka dia kata keluarnya roh dia dalam detik yang terlintas padanya akan lintasan tersebut. Yaqtumu lahu bisu, maka dia akan menamatkan orang tersebut dalam keburukan. Wa yahluku halakan mu'abbada, dan dia akan binasa dengan kebinasaan kekal abadi. Okey.
Wasabul mufdi ila hadhil khatimati, dan sebab yang membawa kepada penamat yang macam ni adalah hubbud dunya, cinta dunia, warukun ilaiha, dan berpaut bergantung dengan dunia. Wal farahu biha, dan gembira dengannya, ma'a dha'fil iman, berserta dengan kelemahan iman. Al mujibi li dha'fi hubbillahi ta'ala, yang akan jadikan rasa lemah juga cinta kepada Allah Ta'ala. Kita dah cinta dunia, cinta Allah Ta'ala takkan ada. Wa huwa da'ul idhal, dan dia cinta dunia ni adalah sebenarnya ubat yang sangat adalah penyakit yang sangat bahaya. Alladhi qad amma aktsarul khalqi, yang dia sebenarnya boleh jadi meluasi semua makhluk. Fa inna man yaghlub ala qalbihi, siapa yang berkuasa atau biasa atau berkuasa ke atas kalbunya, indal mauti, ketika kematian, amr min umur dunia, satu perkara dunia, yatamassalu dzalikal amru fi qalbihi, akan menjelma urusan tersebut, perkara berkenaan dalam kalbu dia. Wa yastaghriquhu, dan dia akan menenggelamkan orang berkenaan. Hatta la yabqa li ghairihi muttasi'un, dia akan menguasai orang tersebut, cinta perkara dunia ni tadi, sampaikan tidak ada untuk selain dunia, perkara dunia tadi sebarang ruang. Fa in kharaja ruhuhu fi tilkal halati, jika keluar rohnya pada ketika waktu tersebut, yakunu ra'su qalbihi mankusan ila dunya, akan jadilah kepala kepada kalbu dia menoleh kepada dunia, tertoleh kepada dunia. Wajuhu masrufan ilaiha, dan wajah dia pun akan teralih kepada dunia. Wa yahsulu bainahu wa bain rabbih hijab, dan akan terhasillah di antara dia dengan Tuhannya satu hijab. Betul kan? Dapat. Okay. Hukia telah diceritakan. Ni khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Itu hukia anna Sulaiman bin Abdul Malik lama dakhala al-Madinah hajjan. Bila datang ke Madinah ketika musim haji dan menunaikan haji, qala dia kata apa? Hal biha rajulun adraka iddatan min as-sahabati. Ada tak dalam Madinah ni seorang lelaki yang sempat sebilangan para sahabat? Qalu na'am. Mereka kata, ya, ada seorang lelaki yang sempat dengan para sahabat ramai. Abu Hazim, nama lelaki tu Abu Hazim, tabi'in farsala ilaihi. Maka dia pun, Sulaiman bin Abdul Malik ni raja, salah seorang raja pada zaman selepas para sahabat. Dia kata, farsala ilaihi, dia utus kepada Abu Hazim. Falamma atahu, bila Abu Hazim datang kepada dia, qala ya Abu Hazim, dia kata, wahai Abu Hazim, malana nakrahul mauta. Apa hal kita ni takut mati? Tak suka mati. Qala, kata Abu Hazim kepada dia, innakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Kalian ni mengimarahkan dunia tapi merubuhkan akhirat. Fatakrahuna al-khuruja minal amrani ila al-kharab. Maka kalian tak suka untuk keluar daripada kawasan binaan yang makmur kepada kawasan runtuhan. Dah runtuhkan akhirat, nak keluar ke mana? Dia kata, qala, kata Sulaiman bin Abdul Malik, sadaqta, kau benar. Thumma qala, ini dia kata pula, laita sya'ri ma lana indallah. Ya. Dia kata, alangkah baik kalau aku tahu apa aku nak tahu, dia kata. Aku nak sedar. Apakah untuk kita di sisi Allah Taala? Macam nak tahu? Dia tanya pada Abu Hazim. Maka Abu Hazim kata, dia kata, a'rid amalaka ala kitabillah. Bentangkan, pamerkan, ukurkan amal engkau kepada kitab Allah. Qala fa'ina ajidu, kat belah mana aku nampak ni? Okay. Qala fi qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang berbuat kebaikan benar-benar dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang kejahatan pasti dalam neraka yang panas. Itu yang nak fahamkan. Dia kata, bentang, tengok. Kalau buat baik, maka untuk dia adalah nikmat. Kalau dia kata orang buat jahat, maka Allah Ta'ala sediakan untuk engkau hukuman. Qala fa aina rahmatullah. Dia menjawab. Dia kata, kalau macam tu, rahmat Allah kat mana? Kan Allah Ta'ala kan maha pengasih, maha penyayang, maha belas. Jadi kat mana rahmat Allah Ta'ala? Qala, kata Abu Hazim, rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah tu dekat pada orang yang buat baik. Maksud dia, orang buat jahat jauhlah. Orang buat jahat jauhlah. Qala, dia kata lagi,
Ya laita sya'ri kaifal ardu 'ala Allahi ghadan. Dia kata, alangkah baik kalau aku dapat tahu bagaimana pembentangan amal kepada Allah Ta'ala esok hari. Qala, maka berkata Abu Hazim, amal muhsinu, ada pun orang buat kebaikan. Fakal ghalibi, kal ghalibil ladhi yaqdumu ala ahlihi. Dia akan jadi, orang yang, ada pun orang yang buat kebaikan, dia seperti orang yang menang. Orang yang menang di dalam peperangan, yang pulang kepada keluarga dia. Wa amal musi'u, ada pun orang yang buat kejahatan pula, keburukan. Fakal abiqi yaqdumu ala maulahu. Dia seperti hamba yang lari, yang dibawa balik jumpa tuan dia. Orang menang, balik perang, menang, balik pulang keluarga. Happy? Happy. Orang yang lari, hamba yang lari daripada tuan dia. Dapat tangkap, jumpa balik tuan dia. Apa perasaan dia? Itu dia kata keadaan. Jumpa Allah Ta'ala tu, itu keadaan dia. Fabaka Sulaiman. Lalu menangislah Sulaiman bin Abdul Malik. Hatta ala sautuhu wa ashtadda bukauhu. Sampai suara dia jadi kuat dan juga bertambah teruk dia punya tangisan. Thumma qala. Kemudian dia kata kepada Abu Hazim yang banyak jumpa para sahabat. Ausini. Pesanlah dekatku. Berilah pesanan kepada aku. Qala iyyaka an yaraka Allah Ta'ala hina nahaka an yafqudaka haitsu amaraka. Dia kata jauhilah engkau bahawa untuk Allah Ta'ala melihat engkau di mana dia larang engkau. Mana dia larang engkau daripada ini, tapi dia nampak engkau kat situ. Elakkanlah, jauhilah engkau untuk Allah Ta'ala lihat engkau pada tempat mana dia larang engkau. Ataupun elakkan juga engkau daripada hilang daripada tempat yang dia perintahkan engkau. Dia perintah untuk solat, engkau hilang daripada solat. Dia perintah untuk buat ibadat, engkau lari di tempat ibadat. Jadi elakkan untuk engkau berada pada tempat Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala larang, dan engkau hilang daripada tempat Allah Ta'ala suruh engkau ada. Okey. Dia kata, wa naqala Siddiq Hasan Khan, Siddiq Hasan Khan juga telah menukilkan Anil Ghazali, pada Imam Ghazali fil Ihya, dan kita Ihya Ulumuddin, an-nasu al-khatimati ala rutbatain. Bahawa buruk penamat ni, dia kata, berada pada dua keadaan. Dua tahap, dia kata. Sul khatimah dua tahap. Ada dua tahap. Ihdahuma a'zamu min ukhra. Yang salah satu tu lagi besar daripada yang satu lagi. Fa amma rutbatul 'azimatul ha'ilatu, adapun martabat atau tahap yang dahsyat, yang besar, yang dahsyat, yang hebat adalah fahiya an yaghliba 'ala al-qalbi 'inda sakaratil maut. Ia adalah bahawa menguasai terhadap kalbu ketika sakaratul maut tu, wa zuhuru ahwalihi, dan ketika muncul bencana kematian tu, imma syakku wa imma juhud. Dua benda. Either ragu-ragu, kan, kuasai hati kita ragu-ragu ketika mati, ataupun penentangan, opposing Allah Ta'ala. Itu dua yang mana dia kata yang martabat yang paling dahsyat adalah ketika nak mati syak ataupun menentang. Fatuqbadur ruhu ala tilkal halati, maka akan dicabutlah nyawa ketika pada keadaan berkenaan. Wa takunu hijaban bainahu bainallahi ta'ala abada. Akan terjadilah penghadang di antara dia dengan Allah Ta'ala selama-lamanya. Wa dzalika yaqtadil bu'du daimu wal 'adzabul mukhladu. Maka itu akan memastikan dia kena jauh daripada Allah Ta'ala yang berterusan serta azab yang kekal abadi. Kekal tak akan berhenti. Wasaniyatu, yang kedua, sulul khatimah yang kedua adalah wahyadunaha, dia kurang daripada yang pertama tadi. Itu ayyaghliba ala qalbihi indal mauti, bahawa menguasai ke atas kalbunya ketika kematian, hubbu amri min umuri dunia, kecintaan satu perkara daripada perkara dunia, au syahwati min syahwati, ataupun satu syahwat daripada syahwat dunia. Kahwin ke, dan berseronok ke, kan, harta ke, menguasai, dia kata. Fa yatamatsalu dzalika fi qalbihi, lalu akan menjelmalah itu pada kalbunya. Wa yastaghriqu, dan dikuasai kalbu tersebut. Hatta la yabqa fi tilkal halati muttasi'un li ghairihi, sehingga tak ada lagi tinggal pada keadaan tersebut sebarang ruang untuk selain dunia. Selain cinta dunia tak ada lain. Fa mahma ittafaqa qabdur ruh fi halatil ghalabati dunya, ghalabati hubbud dunya, dia kata, maka bagaimana sekalipun dicabut roh pada keadaan yang dikuasai oleh cinta dunia, fal amru mukhtarun, maka perkara ini adalah sangat bahaya. Li'annal mar'a, kerana seorang manusia tu yamutu ala ma asha alaihi, dia akan mati pada apa dia hidup di atasnya.
Dia hidup macam mana? Dia akan mati macam tu. Wa inda dzalika ta'dhumul hasratu. Maka ketika itu akan jadi besarlah penyesalan. Illa an aslal imani wa hubbullahi ta'ala. Melainkan bahawa asal iman pada orang yang dunia kuasai dia ni dan cinta Allah Ta'ala tu ada dalam diri dia. Idza kana qad rasakha fi qalbihi muddatan tawilatan wa taka'ad. Dia kata kalau pernah kan kukuh dalam hati dia satu tempoh yang panjang, wa ta'akkada dzalika bil amal salihati, dan juga menjadi kuat pecinta Allah Ta'ala tu dengan amalan soleh. Yamhu an qalbi hadhil halati, maka dia akan padamkan daripada hati keadaan berkenaan yang datang ketika mana dia nak mati tadi. Maka apa dia punya cinta asal iman dan cinta Allah Ta'ala tadi dia boleh buang benda tersebut. Fa in kana imanuhu fil quwwati fi ila haddi mithqalin, dia kata jika sekiranya orang yang kedua ni kan, yang kita kata bukan kekal abadi dalam neraka, jika sekiranya iman dia pada kekuatan sehingga batasan seberat apa yang ila haddi mithqal satu timbangan, akhrajahu minan nari fi zaman aqrab. Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada neraka dalam tempoh yang dekat. Wa in kana aqalla min dhalika tala mukthuhu finnar. Kalau dia kurang dari itu, iman dia kurang dari itu, maka panjanglah diam dia dalam neraka. Walakin law lam yakun illa mithqala habbatin. Tapi kalau tidak ada kecuali seberat satu bijian je. Fala budda wa an yakhruja hu minan nar. Maka tiada jalan lain dan dia pasti Allah Ta'ala akan keluarkan dari neraka. Walau ba'da alafis sinin, sekalipun selepas ribuan tahun. Wa kullu man i'taqada fillahi ta'ala fi sifatihi wa fi af'alihi syai'a, dan dia kata barang siapa yang beriktikad pada Allah Ta'ala, pada sifatnya, pada af'alnya sesuatu, ala khilafi ma huwa bihi, di atas berjanggahan apa Allah Ta'ala berada padanya, imma taqlidan, sama ada kerana ikut-ikutan kepada orang, au nazaran, ataupun dengan pandangan, birra'i, dengan pendapat dia, dengan pendapat, wal ma'qul, dan masuk akal. Fahuwa fi hadzal khatari, maka dia dalam bahaya ini. Wa zuhd was salah, kezuhudan yang dia ada, kebaikan yang dia ada, la yakfi li daf'i hadzal khatari, tak memadai untuk untuk mempertahankan akan bahaya ini. Bal yunji minhu illa la yunji minhu, bahkan dia takkan selamat daripada bahaya su'ul khatimah ni, illa i'tiqadul haqqi, kecuali kepercayaan yang benar, ala wafqi kitabil aziz, mengikuti bertepatan dengan kitab yang aziz, wa sunnatil mutahharati, dan sunnah mutahharah, wal bulhu bima'zalin anil hadzal khatar, dan juga dia kata menjauhi daripada gelinciran-gelinciran bahaya ini. Dia kena perhatikanlah, jaga-jaga, jangan sampai dia jatuh balik kepada benda-benda yang tidak benar daripada kepercayaan. Okey, baik, alhamdulillah. Kita dah habis kat sini. Okey. Ada soalan? Tak ada Kita ada, kita berhenti sini, insya-Allah sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.